Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang, dengan keizinan Allah, taufik Allah, hidayah Allah kepada kita, pertolongannya, inayahnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bersama-sama pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan siri kuliah duha kita, dan alhamdulillah kita ingin memanjatkan rasa syukur pada Allah dengan kita mengikhlaskan hati kita, sama-sama kita membina kekuatan ke dalam jiwa-jiwa kita untuk sama-sama kita membina satu perasaan sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati-hati kita supaya segala yang kita lakukan ini hanya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersihkan diri kita daripada segala perasaan-perasaan buruk, kita kata menyayangi sesuatu yang lain daripada Allah, lebih daripada Allah. Kita buang segala perkara-perkara yang kita rasa akan mengganggu hubungan kita dengan Allah. Dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala suratul Maidah ayat 54 56 sebagai mukadimah kepada ciri-ciri generasi jilul mau'ud ataupun generasi yang dijanjikan oleh Allah SWT, generasi yang akan menang di akhir zaman bersama-sama dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Sadaqallahul azim. Ini suratul Maidah ayat 54 56. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman hatinya merasa gemetar, rasa tersentuh kerana Allah sedang panggil dia. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum. Wahai orang beriman, siapa-siapa di kalangan kamu yang berpaling, yang murtad, yang keluar daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang ia akan kasih kepada mereka. Maka kalau ada seseorang itu murtad ataupun mereka yang murtad
Allah tak bimbang, Allah tak kecewa kita murtad. Tetapi nak menunjukkan bagaimana Allah gambarkan siapa yang murtad, siapa yang berpaling daripada agamanya, tak mau dah ikut Islam, maka Allah akan datangkan satu kaum orang lain yang ia akan kasihkan mereka. Allah akan kasih pada mereka dan mereka juga akan kasih kepada dia dan mereka juga kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang beriman. Dengan orang beriman ni dia lemah lembut. Dia sentiasa lemah lembut, dia berbaik-baik dengan mereka, mencari kebaikan, berbaik sangka, tolong menolong, dan berlaku tegas, gagah terhadap orang-orang kafir. Dengan orang kafir dia berwaspada, dia berhati-hati. Dia berlaku tegas dengan orang-orang kafir. Bukanlah maknanya dia ganas, tetapi dia berlaku tegas. Maknanya dia bersifat sebagai sifat orang-orang yang gagah. Yang gagah. Mereka berjuang pada jalan Allah. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Hari ini ramai orang yang mula mencela antara satu sama lain. Sesama Islam. Sesama Islam, sesama ulama' lagi. Digelarkan ulama' lah. Mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah maha luas limpah kurnianya bagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Penolong kamu hanyalah Allah. Wa man yatawalla Allah. Penolong kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat, menunaikan zakat serta mereka rukuk, tunduk menjunjung perintah Allah. Dan siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang beriman itu penolong mereka, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang pada agama Allah itu, Hizbullah, golongan yang Hizbullah ini, golongan yang berpegang dengan Allah, berpegang dengan agama Allah. Orang yang bersama dengan, golongan yang bersama dengan sunnah, dengan agama Allah tadi, itulah orang-orang yang diberikan kemenangan, iaitu ghalibun. Alhamdulillah, jadi ini adalah ciri yang kedua daripada generasi Jilul Mau'ud yang digambarkan oleh Syekh Dr. Majdi Al-Hilali yang dalam huraian ayat yang kita dah baca yang lepas. Dan dalam ayat ini menerangkan tentang satu generasi. Ini adalah rahsia yang menyebabkan seseorang itu tidak murtad. Apabila digoda, dicabar oleh Al-Masih Dajjal, tenteranya kekufuran jahiliyah. Apakah perkara yang menjadi rahsia kekuatan kepada orang yang tidak keluar itu, yang digambarkan oleh ayat ini? Allah menceritakan kepada kita bahawa golongan yang digantikan oleh Allah daripada mereka yang murtad tadi ialah orang ataupun golongan yang mencintai Allah. Dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan redha kepada Allah. Dan Allah juga cinta kepada mereka dan Allah redha kepada mereka. Dan golongan inilah yang akan dimuliakan dengan kemenangan ke atas para musuh. Jadi sinilah kita lihat antara ciri-ciri yang penting daripada ayat ini yang menunjukkan bagaimana ujian. Macam mana kita tahu bahawa antara perkara yang menjadi visi kepada syaitan, iblis, yang akan kemuncaknya dengan kedatangan Dajjal itu, dan juga kemuncaknya dengan kedatangan kita kata perkara-perkara yang merosakkan umat Islam itu ialah umat Islam itu akhirnya akan keluar daripada Islam ataupun sesat. Maka apakah sifat mereka yang tidak sesat itu, tidak murtad itu, yang Allah gambarkan di sini? Kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kasihkan mereka. Jadi kunci kat sini ialah bagaimana umat Islam hari ini, perkara yang paling penting sekali ialah mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Maka daripada sifat itu lahirlah sifat-sifat yang lain. Dia lemah lembut dengan orang beriman, dia bertegas dengan orang kafir, dia sentiasa bersungguh-sungguh dalam berjuang, berjihad dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak bincangkan di sini pada hari ini sebagai mengingatkan diri kita sama-sama, diri saya sendiri dan diri tuan-tuan, puan-puan sekalian, iaitu
satu perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa orang yang dijanjikan akan menang, orang yang dijanjikan akan diberi pertolongan di akhir zaman, terutamanya kita lah ni, di akhir zaman ni. Ini sebenarnya ayat ni sepanjang zaman, tapi di akhir zaman kita lah. Di sekarang pada hari ini, iaitu golongan-golongan yang yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mereka yang dicintai oleh Allah, yang mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan kita sebagai mukadimah di sini, adakah kita benar-benar mencintai Allah? Ini soalan kita. Kita kena tanya diri kita hari ini. Adakah kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah kita mentauhidkan cinta kita pada Allah? Mentauhidkan cinta kita pada Allah. Adakah kita benar-benar mengesakan cinta kita kepada Allah? Sebab cinta dengan Allah ni tidak boleh disekutukan. Tak boleh disekutukan. Kalau kita mencintai anak kita, boleh tak cinta anak? Memang kena cinta anak kita. Kita kena cintai Rasulullah SAW. Kita kena mencintai apa yang ada. Tetapi mencintai segala-galanya kerana Allah, itu mentauhidkan Allah. Kita tidak boleh mencintai sesuatu stop macam itu je. Kalau kita mencintai sesuatu, kita sayang dekat anak saya sayang dekat keluarga saya sayang dekat isteri saya, suami saya, maka kita sayang saja, kita tak sampai kerana Allah, ataupun disebabkan kerana Allah, sebab Allah tadi, maka kita belum lagi mentauhidkan cinta kita kepada Allah, mengesakan cinta, perasaan kita. Ini kita bincang yang lepas, bagaimana kita mahu mentauhidkan Allah. Ini misi utama Rasulullah SAW, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, termasuk perasaan kita, termasuk sayang kita. Jadi dalam hati kita, bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajul min qalbaini fi jawfihi, ila akhir ayat dia. Allah tidak menjadikan pada seseorang itu dua hati di dalam dadanya, dalam rongga dadanya. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab ini, bagaimana sebenarnya hakikat yang sebenarnya, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga, dalam satu dada. Ini surah Al-Ahzab ayat 4. Maknanya apa? Jadi maknanya cinta, perasaan sayang, perasaan cinta tu, kita pergi kepada macam mana proses tarbiyah, yang nak cuba macam mana nak mengamalkan ayat ni. Cinta hanya yang sebenar itu cinta kepada Allah. Itu cinta yang sebenar. Sayang hanya kepada Allah. Boleh tak sayang pada yang lain? Boleh sayang pada lain. Sayang lain kerana Allah. Bukan sayang lain itu saja. Saya sayang pada awak, awak sayang pada saya sayang pada anak-anak, anak-anak sayang pada saya sayang pada harta. Boleh tak sayang harta? Ini satu soalan ni. Nak sayang harta boleh, tapi sayang harta kerana Allah. Kenapa sayang harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah lah sebenarnya satu-satunya tempat yang patut ada dalam hati kita. Itu kata mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam sayang. Sayang pun kita nak kena mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengesakan Allah ini, maka soalan kita ni, adakah kita benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sayang kepadanya? Jadi kalau kita tidak mengesakan Allah, kita menyamakan sayang kita, sayang pada anak, sayang pada Allah sama. Itu mensyirikkan Allah nama dia. Bahaya. Bila anak kita nak buat sesuatu bertembung dengan kehendak Allah, silap-silap kita ambil kehendak anak, tak mengambil kehendak Allah. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita faham dalam konteks tarbiyah. Dalam konteks macam mana nak proses diri kita ni. Macam mana nak proses diri kita, supaya kita ni benar-benar mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kalimah yang kita ucap tu, la ilaha illallah tu, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang kita sembah, yang kita sayang, yang kita ibadah padanya melainkan Allah. Maka pada ketika itu kita kena faham. Maka cinta pada Allah itu ibarat satu yang bersih. Cinta pada Allah ini bersih. Seperti juga niat kita mesti bersih, ikhlas, bersih daripada segala campur aduk. Jadi cinta pada Allah ni ibaratnya adalah satu yang bersih, satu kejernihan, satu yang jernih, membuatkan hati kita menjadi jernih. Bila kita cinta kepada Allah, hati kita akan bersih. Bila cinta kepada Allah, hati kita akan jernih.
Dan kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan jernih, akan jadi bersih. Akan jadi bersih, jernih. Dan yang kita cintai selain Allah, yang kita cinta selain Allah itu adalah kekeruhan. Satu yang akan mengeruhkan hati kita. Setiap yang engkau cintai selain daripada Allah, hati akan menjadi keruh. Bila kita sayang sesuatu selain daripada Allah itu, hati akan menjadi keruh. Apapun yang kau sayang daripada dunia ini akan menyebabkan hidup kamu tidak tenang, tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia. Kan? Contoh apa? Cintai perempuan. Cinta seorang perempuan, laki cinta perempuan. Kan? Saya ingat kata-kata salah seorang sahabat saya rasa ada kat sini, sahabat saya ni. Saya tanya, masa tu masih lagi di MSM, masih di Maktab Sains. Saya tanya dengan dia, kenapalah orang ni dating? Saya tanya soalan saya. Soalan bodoh. Kenapa orang dating ni, kenapa orang girlfriend, boyfriend ni soalan bodoh lah. Masa tu saya di Maktab Sains, sebelum pergi luar negara. Lepas tu apa dia kata? Oi Man, kau tak tahu Man. Best. Apa ni, dating ni best. Dia kata. Sedap, kau tak pernah rasa agaknya. Dating ni best, kata. Saya pun fikir balik. Ya kot, agaknya dating ni best. Saya ingat lagi kata-kata dia. Jadi pengalaman lah kan. Pengalaman orang muda-muda lah kan. Jadi cuba kita tengok sikit cinta perempuan. Kita sayang pada seorang perempuan yang kita sukai. Satu, kan, apa jadi kalau kita sayang sungguh-sungguh dengan dia? Tak boleh tidur kita. Itu yang timbul perkataan tidur tak lena, makan tak kenyang, kan? Mandi tak basah. Dah kena air tak basah, waterproof. Kenapa? Cinta kat perempuan, cinta kat lelaki. Hebat, kan? Hebat. Cinta ni hebat. Kan? Apalagi kalau kita cinta dunia. Cinta dunia, kejar dunia. Kita akan kejar dunia. Siang malam kita kerja. Sampai habis tenaga kita bekerja. Sampai kita kata apa? Kan? Sampai sakit lah. Cinta kepada dunia. Jadi sebenarnya cinta kepada ni, dia akan hati kita jadi nak kejar benda tu. Takut hilang lah. Kalau cinta kat perempuan, silap-silap kalau kita tak buat dia apa-apa ke sebagainya, nanti besok orang lain pula tackle dia. Orang lain pula ambil dia kan. Kecewa pula kita. Cinta pada makna. Cinta dengan kereta, takut kereta hilang pula. Kita jaga, tengok pagi-pagi dah ni kan. Baik. Tapi kalau kita cinta pada Allah, hati kita akan tenang. Hati kita akan rasa aman, rasa segar, rasa nyaman. Ini beza dia. Ini beza. Sebab cinta pada Allah, kita tak bimbang Allah hilang. Kita tak bimbang Allah tak sayang kita. Kita memang tahu Allah sayang kita. Allah amat sayang pada kita. Tak bimbang bertepuk di sebelah tangan. Tak bimbang. Sebab Allah pasti sayang pada kita. Sebab dia adalah Tuhan, Rabb, Ilah yang menjadikan kita. Tentu dia sayang pada kita. Allah sayang pada kita macam anak kita lah. Kita sayang pada anak kita sebab kita kata tu anak kita. Ini kita ni makhluk Allah. Allah yang jadikan kita. Allah yang bagi rezeki pada kita. Allah yang bagi segalanya pada kita. Takkan Allah tak sayang kita? Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita yang tak sayang Allah. Maka di sinilah kita lihat bahawa bila kita mencintai Allah, akan timbul satu perasaan tenang, sayang. Ini bezanya. Tapi kalau cinta harta, bimbang. Nanti orang curi ke, apa ke, sebagainya ke, kan. Baik. Jadi sebab itulah ketika kita keruhkan kejernihan hati kita kerana kita mencintai yang lain selain Allah, maka kita akan mengalami satu perasaan yang keruh, gelisah. Kita akan rasa gelisah. Kita akan rasa payah. Hidup kita ni, nak fikir yang itu payah. Dan apabila kita betul-betul mencintai Allah, kemudian ada pula sesuatu yang lain daripada Allah yang kita madukan, kita satukan cinta tu, maka Allah akan mengambil tindakan ke atas kita, yang mana Allah SWT akan asingkan sesuatu itu daripada kita.
Jadi maknanya kalau kita ni betul-betul cinta Allah, tapi pada masa yang sama ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain yang kita sayang juga. Kita sayang ke Allah, tapi kita ada sesuatu lain yang kita sayang juga. Maka Allah akan buat sesuatu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan buat sesuatu bagi kita tidak sayang pada orang tu, ataupun kurangkan sayang sikit. Tapi syarat kita nak betul-betul cinta pada Allah. Nak betul-betul meletakkan kasih dan sayang kita yang paling tinggi, paling dalam, yang paling sempurna hanya Allah. Kalau kita ada hak tu, Allah akan proses kita. Dalam tarbiyah kita kena rasa begitu. Mungkin kita masih ada sayang pada dunia sekarang. Mungkin kita ada sayang kepada anak-anak kita, kepada harta, pada keperjayaan. Tapi kita nak dapatkan sayang Allah tadi. Kita nak tarbiyah diri, nak didik diri sayang Allah, maka Allah akan proses. Nanti kita akan tengok. Contoh apa? Contoh Nabi Ibrahim AS, Al-Khalil. Nabi Yaqub AS. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, dia nak dapatkan anak-anaknya umur 80 lebih dah. Baru dapat anak. Dan dia sayang sangat dengan anak dia, Ismail. Sayang sangat dengan Nabi Ismail AS. Nabi Yaqub pun sama juga. Dia sayang sangat dengan anak dia, Yusuf. Dan Allah ni maha cemburu. Allah ni maha cemburu. Jadi apabila kita sayang kepada Allah, tapi kita sayang pada yang lain, Allah cemburu pada kita. Allah maha cemburu, sifat Allah SWT. Nabi Ibrahim sayang kepada Nabi Ismail, Nabi Yaqub sayang kepada Nabi Yusuf. Apa jadi? Ringkas cerita, Allah bagi wahyu kepada Nabi Ibrahim, sembelih Ismail. Sembelih Ismail. Nampak? Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail. Sayang sangat pada Ismail. Sayang. Maklumlah, nak dapat anak tak dapat-dapat. Dah tua dah. 80-an lebih. Baru dapat anak. Mana tak sayang. Macam kita cucu lah. Kita anak dengan cucu mana sayang lagi. Kalau orang yang dah ada cucu kan. Anak dengan cucu mana sayang. Kita sayang cucu. Kenapa macam cucu? Sebab umur kita dah tua. Cucu baru keluar. Kan? Cucu baru keluar, umur dah tua. Jadi kasih sayang kita tu lebih lagi. Lembut kita tu lebih. Anak kita boleh pukul, lempang. Kalau anak lah kan. Cucu ada pernah dengar datuk pukul cucu. Jarang sangatlah kan. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS diperintahkan sembelih anak dia. Nabi Yaqub, Yusuf dibuang. Terlantar, dipergi buta. Terpisah lama bertahun-tahun. Menangis setiap hari, setiap malam. Mengenangkan Yusuf. Sehingga buta matanya. Bukanlah buta habis kan. Buta. Kira mata dia terkesan dengan nangisan tadi. Jadi di alam dunia juga sama. Ketika kalau kita tengok isteri kita contohnya, tengok kita ni ada perempuan lain ke, ada apa, dia cemburu tak? Cemburu. Perempuan dia cemburu. Laki pun cemburu. Saya pun cemburu. Cemburu memang ada. Itu kita. Allah lagi maha cemburu. Jadi kalau kita benar-benar nak mencintai Allah, maka tiba-tiba ada sesuatu yang kita cinta, maka Allah SWT akan buat sesuatu kepada yang kita cinta. Tetapi cinta kepada yang selain daripada Allah itu adalah sebenarnya cinta yang palsu. Kita kena faham. Kalau kita ada sesuatu yang kita cinta sama dengan cinta pada Allah, cinta pada yang lain itu palsu. Satu kekerohan yang menyebabkan kita tidak betul-betul tenang, ada kekuatan. Jadi cinta kepada Allah itu, jika benar-benar telah kita proses, maka dia akan larut ke dalam hatinya. Dia akan larut ke dalam hatinya. Dia akan pergi mendalam. Maka kita lihat Ibrahim AS, Yaqub AS diuji oleh Allah SWT. Dan kedua anaknya juga diuji oleh Allah SWT. Ini apabila kita nak sayang Allah sungguh-sungguh, tiba-tiba ada sesuatu yang kita sayang sama dengan Allah, Allah akan uji. Allah akan uji. Rasul SAW sama juga, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sama juga. Apa yang diuji? Sayangnya Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad ni sayang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada dua cucu dia. Dua orang cucu dia, Hasan dan Husin. Yang lahir daripada anak dia yang paling disayang, Fatimah radhiyallahu anha.
Yang lahir daripada anak ni yang menantu dia yang paling sayang, Ali. Yang bersama dengan dia sejak kecil lagi. Membesar bersama dengan dia, sepupu dia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan dan Husain ni antara cucu yang paling disayang sekali. Maka kalau kita tengok Rasulullah SAW sangat sayang pada Hasan dan dia sayang pada kita tak? Dia sayang pada umat, dia sayang pada kita, tapi dia sayang pada Hasan Husain lebih daripada dia sayang pada yang lain-lain. Maksudnya sayang dia tinggi. Maka ketika Rasul SAW mencintai kedua cucunya, maka datanglah Jibril alaihissalam. Maka berkata Jibril, adakah kamu mencintai keduanya? Siapa tak sayang cucu? Maka Rasul menggambarkan, ya, saya sayang sangat dengan Hasan dan Husain. Maka Jibril pun berkata, ini Allah perintah. Jibril pun berkata kepada Rasulullah SAW, seorang ni akan mati diracun, yang seorang ini akan mati dipenggal kepalanya, disembelih. Jadi bila Rasul SAW diberitahu seorang akan mati diracun, orang racun dia, dengki kat dia, racun dia, dan seorang lagi akan mati disembelih. Siapa yang mati disembelih? Yang kepala diputuskan. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Seorang lagi mati diracun, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Rasulullah SAW sedihlah. Kan? Kalau boleh kita naklah anak-anak kita, cucu-cucu kita mati dalam keadaan yang baik, kan? Ini mati dikhianati, dibunuh. Seorang diracun, seorang disembelih. Dan hakikatnya siapa yang mengambil ajal dia itu? Allah. Allah yang mengambil ajal. Allah yang mengizinkan seorang diracun, seorang disembelih. Dipenggal lehernya. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Bila berlaku pertembungan sayang cucu atau sayang Allah, dia boleh doa, ya Allah, janganlah cucu aku ni mati dalam keadaan begitu, mati kena sembelih, mati kena racun, janganlah ya Allah, aku sayang kat dia. Rasulullah tak minta macam itu. Rasulullah sedar Allah sedang tegur dia. Sayang pada Allah mesti paling atas sekali, yang paling utama. Sayang yang lain ni kerana Allah. Maka Allah bagi anak cucunya tu mati, seorang kena racun, seorang kena sembelih, dia redha pada Allah sebab dia sayang pada Allah lebih daripada sayang pada cucu. Maka Rasulullah SAW pun mengosongkan hati dia, hanya hatinya untuk Allah sahaja. Hati untuk Allah sahaja. Tak apa cucu kena sembelih pun tak apa, masih dalam beriman, masih dalam redha Allah. Cucu kena racun pun tak apa, masih dalam iman, masih dalam redha Allah. Maka berubahlah suasana, kan, pada ketika itu penuh gembira, penuh ketenangan kerana cinta yang telah jelas dalam hati dia. Kalau kita seorang atuk, seorang nenek, seorang ayah, seorang ibu, tentu kita tak nak berlaku sesuatu yang buruk kepada anak kita, cucu kita. Tetapi apabila kita rasa bahawa yang berlaku itu kerana Allah, izin Allah, qada dan qadar Allah, maka kita redha pada qada dan qadar Allah, maka bergembira dia. Hati orang beriman gembira. Dia dapat bezakan bahawa ini redha Allah, cinta Allah lebih utama daripada cinta kepada makhluk. Maka berubahlah suasana menjadi lebih tenang, lebih gembira, kerana suasana cinta itu telah menjadi suatu suasana yang jelas dalam hati baginda Rasulullah SAW. Ini Allah proses Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga kita. Kalau kita ikutkan cucu kita seorang kena racun, seorang kena ni, tentu kita doa, ya Allah, janganlah ya Allah, janganlah aku sayang kat dia, ya Allah, aku sayang kat dia. Kan? Kita kata sayang kat anak-anak cucu kita, jangan ya Allah, janganlah bagi anak aku miskin, ya Allah, janganlah bagi anak aku sakit, ya Allah. Ini anak kita sakit. Janganlah bagi anak aku sakit, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kita minta ke Allah. Tapi pasal sayang pada Allah, redha pada Allah, Allah bagi satu yang menyakitkan kita, menyusahkan kita. Menyakitkan kita, menyusahkan kita, kita masih bersama dengan Allah. Hati kita jelas, aku sayang pada Allah, aku redha pada Allah. Maka gembira kita bertambah lagi. Bukan bertambah gusar, anak nak kena racun, cucu nak kena racun. Bukan bertambah sedih, tapi bertambah tenang sebab kita dah dapat
mentauhidkan cinta pada Allah. Ni nak kena faham tarbiyah. Tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kita tak akan boleh dapat sampai kepada peringkat ini melainkan Allah proses kita dan Allah pegang hati kita tu supaya hati kita benar-benar. Tapi syarat dia apa? Syarat di dalam hati kita memang nak sayang pada Allah. Memang nak letakkan Allah sebagai sayang yang paling tinggi. Tak mau kita mensyirikkan Allah dalam sayang, kasih sayang kita. Kita nak mentauhidkan kasih sayang kita kepada Allah. Itu syarat dia mesti ada. Perasaan kita, niat kita, pemikiran kita mesti itu. Sebab tu boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mentajdidkan iman kita dengan kita mentajdidkan kasih sayang kita. Semakin sayang kepada Allah, semakin sayang kepada Allah. Semakin sayang kepada Allah. Dan apabila kita ada cinta yang lain daripada Allah dalam jiwa kita, maka akan berlaku kekerohan. Demi kekerohan itu yang kita tak tenang. Sembahyang tak khusyuk, tak boleh ikhlas, tak boleh sabar, tak boleh melakukan apa yang Allah suruh. Kita melakukan rasa beban. Kenapa? Sebab sayang yang lain masih lagi ada dalam hati kita ni. Kita sayang kepada dunia, sembahyang pun teringat dunia. Sayang kepada dunia, ikhlas kita pun tercemar dengan sayang pada dunia. Bakhil. Nak infak lah, bakhil kan. Kenapa? Kerana hati kita ni masih ada. Itu dinamakan kekerohan. Kekerohan dalam hati kita akibat mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pada pagi ni tuan-tuan perempuan saya nak sebut apa yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, salah seorang ulama fiqh yang handal, salah seorang ulama tasawuf yang handal, yang terkedepan di zaman dia. Apa dia kata? Syarat untuk mencintai Allah. Ni tulis ni, tulis ni. Syarat untuk mencintai Allah apabila kita sanggup menerima bencana, kesusahan, kesakitan, penderitaan daripada Allah. Jadi syarat kita nak memproses, mendidik diri kita ni untuk sayang pada Allah, untuk cinta pada Allah. Mengapa syarat pertama dia? Syarat pertamanya setelah kita kenal Allah dah mengucap dua kalimah syahadah dah, semua dah ada beriman. Macam mana kita nak proses sayang tadi? Kita sanggup terima bencana, sanggup terima kesusahan, kesakitan, penderitaan, balak. Kita sanggup terima semua itu kerana sayang pada Allah. Jadi apabila kita sanggup terima kesusahan, kepayahan, maka itu tanda kita sayang pada Allah. Sanggup terima. Ni anak kita sakit, Allah izin sakit, menderita, sepanjang hayat dia akan menderita. Kerana mungkin dia OKU lah contoh kan. Kita tengok sayang ke anak, kesian ke anak kita. Sayang ke anak kita. Tapi sayang pada Allah lebih. Aku reda, ya Allah, aku reda. Aku reda, ya Allah. Apa maksud reda? Tenang bersama dengan qada dan qadar Allah. Jadi reda ni datang daripada sayang juga. Jadi syarat untuk kita mencintai Allah, sanggup terima bencana. Sanggup terima kesusahan. Allah bagi kita sakit. Allah bagi kita aksiden. Allah bagi kita susah. Allah bagi kita lapar. Mungkin sebahagian kita tak ada kerja, tak ada duit nak makan. Allah bagi kita kesusahan. Maka sanggup menerima kesusahan daripada Allah. Bila kita sanggup terima kesusahan daripada Allah, maka itulah syarat untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sayang kita kepada Dia. Ini proses tarbiyah. Kita kena faham. Kita dah lama dah umur kita sampai 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Allah uji kita. Allah bagi kita ujian. Macam mana Allah uji pada Nabi Allah Ibrahim AS dengan menyembelih Ismail. Allah uji Nabi Allah Yaqub dengan berpisah dengan Yusuf. Allah uji Rasulullah SAW dengan cucunya, seorang diracun, seorang akan dipenggal kepalanya. Allah uji dengan yang disayang. Perkara yang kita sayang, Allah uji. Maka pada ketika itu, baru jelas dalam hati itu, jelas bahawa kita sayang pada Allah lebih
Maka Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Letaklah kat sini. Nak sembelih dah. Maknanya betul-betul nak sembelih, bukan main-main. Tiba-tiba Allah gantikan dengan kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Ya Allah, engkau uji sayang aku pada engkau, ya Allah. Aku sayang pada engkau, ya Allah. Aku sayang pada engkau, ya Allah. Nak sembelih anak ni. Allah ganti dengan kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkaulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nabi Yaqub AS bertahun-tahun terpisah dengan anak yang disayang, Yusuf. Akhirnya bertemu kembali, berpeluk. Cium anak dia, berpeluk dengan Yusuf AS. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku sayang pada anak aku, tapi aku lebih sayang pada engkau. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ini Allah uji dengan yang kita sayang. Jadi bila Allah uji dengan kita sayang, maknanya sebenarnya Allah nak membersihkan hati kita. Jadi sebab tu, satu syarat untuk nak mencintai Allah, mentauhidkan Allah dalam cinta ini ialah kita sanggup menerima balak, bencana, kehilangan yang kita sayang, kehilangan yang kita suka, kesusahan. Kita suka kesenangan, Allah bagi susah. Kita suka kesihatan, Allah bagi sakit. Kita suka kekayaan, Allah bagi miskin. Kita suka berada dalam keadaan mewah, Allah tarik kita jadi fakir. Maka sebab itulah bila kita melihat kesusahan yang ada pada kita, masalah yang ada pada kita, sesuatu yang kita hadapi, yang menderitakan kita, maka kita tanya dalam hati kita, di mana cinta aku pada Allah? Bila kita melihat kesusahan demi kesusahan, bencana demi bencana, di mana cinta aku pada Allah? Orang yang beriman kepada Allah, apabila dia mendapat kesusahan, maka dia akan menilai cinta dia pada Allah. Atau mungkin kita melihat apabila sesuatu diambil oleh Allah, kehilangan dunia yang kita sayang. Ada apa yang kita sayang, tak kira apa dia. Yang kita sayang tiba-tiba hilang daripada kita. Ataupun makhluk, anak-anak kita, isteri, suami kita yang bersama dengan kita dah lama dah. Ataupun anak-anak kita yang bersama dengan kita dah lama dah, tiba-tiba Allah ambil dia. Maka ketika itu kita akan tengok siapa yang aku sayang lebih. Tentulah kita akan kata orang beriman, aku sayang Allah lebih, aku reda, ya Allah, aku reda. Hati kita reda, hati kita tenang, bersih. Maka pada ketika itu kita akan melihat sayang kita kepada Allah lebih atau sayang kepada kita pada Allah kurang. Maka betulkan. Orang yang duduk dalam tarbiyah ni, dia pun betulkan semula. Dia align semula. Dia istighfar pada Allah. Ya Allah, rupanya aku ni lebih sayang kepada makhluk, lebih sayang kepada dunia daripada engkau. Astaghfirullah. Ini orang duduk dalam tarbiyah dia macam itu. Dia tengok balik apa yang berlaku pada dia. Sebab tu saya kata tadi, bahawa syarat pertama setelah kita kenal Allah, kenal sifat Allah, mengagungkan Allah, syarat untuk kita nak meningkatkan sayang kita, cinta kita kepada Allah, ialah kita sanggup menerima balak bencana daripada Allah. Sanggup menerima kesusahan daripada Allah. Sanggup menerima kehilangan dunia, kehilangan yang kita sayang, yang diizinkan oleh Allah, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya berlaku satu masalah, satu bencana, kita komplain, kita komen, kita kritik, kita kutuk. Bila ada malapetaka datang kepada kita, kita kutuk, kita komplain. Kenapa ya Allah? Kenapalah engkau ambil anak aku ya Allah? Ambillah aku. Kenapa ambil anak aku ya Allah? Kita komplain pada Allah. Kita meraung, menangis. Meraung, meminta pada Allah. Kenapalah ya Allah? Kenapalah ya Allah? Maka tanpa kita sedar berlaku satu perkara, iaitu kita membelakangkan Allah. Kita membelakangkan Allah. Sayang kita pada Allah, kita belakangkan. Maka di sinilah kita nak kena melihat semula kehidupan kita. Tengok balik, teliti balik. Dalam kehidupan kita ni, apa dia perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita ni yang kita rasa mungkin kita tak
tak sedar bahawa itu tanda Allah nak uji sayang tadi. Sayang kita. Jadi sebab tu ramai orang murtad. Ramai orang murtad. Ramai orang tinggalkan Islam ketika di akhir zaman. Terutama bila Dajjal datang, ramai akan ikut dia. Ramai akan ikut dia. Kenapa? Sebab dia lebih sayang kepada dunia. Dia lebih sayang kepada kehidupan ini. Lebih sayang kepada makhluk. Bila Allah uji, dia pilih makhluk. Dia pilih dunia. Memang susah hidupnya. Tak ada makanan lah, kemarau lah, macam-macam lah kan. Tapi bila dia merasakan bahawa hakikat yang sebenar sayang cinta itu lebih ialah pada Allah, maka dia akan nampak ini daripada Allah, dia boleh terima. Dia tak ikut Dajjal. Sebab Dajjal menggadaikan iman, menggadaikan akidah. Berkata sebahagian daripada para hukama yang ada hati, yang ada basirah, dia kata apa? Agar orang tidak mengaku mencintai Allah dengan pengakuan yang dusta, dengan pengakuan yang munafik dan riak, maka balak bencana memang dikaitkan dengan awliya, dengan mereka yang menolong agama Allah. Awliya Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah, mereka yang menolong agama Allah, mereka yang membantu agama Allah. Dan la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada dia. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan pada dia. Ketakutan ni ancaman. Orang cela dia, orang ancam dia, kan? Orang takutkan dia, ketakutan. Takut kehilangan sesuatu. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah, wali Allah, penolong-penolong agama Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak juga pada mereka itu kesedihan. Jadi apabila kita mengaku cinta pada Allah, maka pada ketika itu kita nak melihat bahawa pengakuan yang dusta, pengakuan yang munafik, pengakuan yang riak, pengakuan yang tidak benar, kita akan lihat apabila bencana datang pada dia. Bila bencana datang pada dia, maka orang yang benar-benar cinta Allah, orang yang benar-benar kasih pada Allah tadi, dia akan mengutamakan Allah. Maka hendaklah kamu bertaubat daripada pengakuanmu dan kedustaanmu itu. Jadi kita bertaubatlah daripada pengakuan kita yang kita sayang Allah, daripada pendustaan kita yang kita sayang Allah tadi. Jika kamu datang kepada Allah, menuju kepada Allah dengan jujur, maka tidak perlu merisaukan tentang apa-apa lagi. Bila kita jujur dengan Allah, kita tak risaukan. Hilang sesuatu daripada kita, kita tahu itu daripada Allah, maka kita tenang bersama kehilangan. Susah tak? Susahlah kalau kita sayang benda tu lebih daripada sayang Allah. Ini kita kena proses lah. Kena proses. Maka sebab itulah, maka orang-orang yang apa dikata sini, yang jujur, orang yang jujur, orang yang ada cahaya mengenal Allah, ma'rifat, cahaya ma'rifatullah, cahaya kenal Allah tadi, dan dia jujur, maka inilah jalan untuk dekat Allah. Jalan untuk dekat Allah ni ialah kejujuran kita, kebenaran kita, benarnya kita, siddiq, dan mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita ada ilmu untuk mengenal Allah tadi. Maka dengan jujur, dengan cahaya ma'rifat itu, maka insya-Allah kita boleh berjalan menuju kepada Allah. Apa maksud jujur tadi? Jujur tadi maknanya kita nak berlaku benar dengan sayang kita. Contohnya sayang, kasih. Bila dapat bencana, dapat balak, maka ketika itu kita berlaku jujur. Ya Allah, rupa-rupanya aku ni sayang pada anak aku lebih daripada engkau. Sebab tu aku rasa apa? Rasa tak patut, rasa tak sesuai, mati cepat dia, rasa nak kritik, nak komplain, nak komen, rasa tak reda dengan kematian anak. Rupanya aku lebih sayang pada anak aku daripada engkau. Kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila berlaku bencana, kita tak reda, tak sabar, tak boleh sabar.
sebab bencana itu didatangkan oleh Allah. Maka kita perlu istighfar. Maksudnya kita berdusta. Kita tidak benar, tidak berlaku benar dalam perasaan kita dengan Allah. Maka pada ketika itu kita betulkan semula. Kita luruskan semula hati kita, kefahaman kita. Barulah kita berlaku jujur. Dan bila kita berlaku jujur, barulah insya-Allah dengan cahaya ma'rifatullah, dengan ilmu yang ada diberi kepada kita mengenal Allah tadi, perbuatan dia, sifat dia, nama dia, maka pada ketika itu kita akan dapat menuju mendekati Allah, takarub pada Allah, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan kepada dia. Baru boleh sampai kepada Allah. Disebut oleh para ulama kita al-wasilin, mereka yang sampai kepada Allah. Baru boleh sampai. Tapi janganlah kita bayangkan sampai ni macam kita sampai ke rumah. Jangan pula kita bayangkan macam itu. Sampai kepada Allah, dia ada dia punya kehalusan dia. Nak sebut kat sini tuan-tuan berrahmati Allah, inilah antara kita panggil, kita sebut di sini jilul ma'ud, generasi yang dijanjikan oleh Allah yang akan mendapat pertolongan Allah, yang akan mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah generasi yang mana mereka ini amat menyintai Allah. Dan bukan saja mereka mencintai Allah, Allah cintai mereka. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Subhanallah. Ini ayat yang 54 kan. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kata macam saya sebut dalam kuliah subuh semalam. Bila kita baca Quran, kita nak kena rasa, yang pertama kita nak kenal Allah. Nak dekat dengan dia lagi. Kemudian kita nak melihat keaiban kita, supaya kita boleh merawat keaiban kita. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih. Siapa-siapa di kalangan kamu yang berpaling tadah, yang murtad daripada agamanya, maka apa akan jadi? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan datangkan orang-orang lain, satu kaum yang Allah kasih pada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka amat berlemah lembut dengan orang beriman, kasih sayang dengan orang beriman. Dan mereka bersifat tegas dengan orang kafir. Dengan orang kafir dia bersifat tegas, bukan mana ganas, bukan pukul dia. Tegas maknanya kita berhati-hati. Kita skema sikit lah dengan orang kafir, skema sikit lah. Jaga akhlak kita, skema dengan dia sikit lah. Gitulah. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah. Makin kita baca, makin kita sayang pada Allah. Allah bagi kepada kita orang-orang yang sayang pada dia tu, ialah orang yang berjuang. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka ni berjuang pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Wa la yakhafun, dan mereka tak takut. Dan tak takut kepada orang-orang yang mencela mereka. Orang yang mencakap macam-macam kat dia. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Yang demikian itu adalah fadlullah, kurniaan Allah. Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kepada orang-orang yang diberi tadi itu, yang diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah lah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Innama waliyukumullah.
Sesungguhnya penolong-penolong kepada kamu itu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, jangan cari lain daripada tiga ni. Nak dapatkan pertolongan kita. Allah, Rasul dan orang beriman. Tiga ni je, lain tak payah. Tak payah nak fikir nak kawan dengan orang-orang yang bukan Islam sebagainya untuk dapatkan pertolongan. Jangan. Kita meletakkan harapan kita pada orang bukan Islam. Jangan. Termasuk dalam kita berfatwa pun sama juga. Kena tengok orang beriman dulu. Sebab tu kita lihat salah satu kita punya tu ialah mesti orang beriman yang adil untuk kita mendapatkan fatwa tadi. Dan orang-orang itulah yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Maknanya apa yang Allah rezekikan pada dia infak pada jalan Allah. Wahum raki'un, mereka lah orang-orang yang rokok, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan jadi di sinilah kita gambarkan bagaimana orang-orang yang mendapat bantuan itu ialah orang-orang yang sentiasa dalam keadaan berjuang, dalam keadaan berjihad, dalam keadaan bersolat, dalam keadaan infak dan sebagainya. Wa man yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat akhir ni tuan-tuan yang saya baca ni. Akhir ni. Wa may yatawallallah. Siapa-siapa yang menjadikan Allah wa rasulahu dan rasulnya wallazina amanu dan orang-orang yang beriman sebagai penolong. Sebagai penolong, fa inna hizballah, maka sesungguhnya itulah kelompok Allah. Itulah ta'ifah mansurah. Itulah jamaah yang Allah redha, yang mengambil Allah, mengambil Rasul, mengambil orang beriman, bukan yang lain. Bukan yang lain. Fa inna hizballah, maka sesungguhnya hizballah, kelompok-kelompok Allah itu. Dan orang setengah disebut parti-parti Allah, golongan Allah, golongan, kumpulan-kumpulan Allah. Maknanya hizballah ini dia bersama dengan Allah, Rasul dan orang beriman. Ini referen dia. Ini rujukan dia tiga ni. Inilah yang dipegang bersama-sama, tolong menolong antara satu sama lain. Dia tak ambil masuk, dia tak masuk dalam dia punya pakatan dia tu kan yang bukan Islam. Mungkin dia berhudna, bertahalluf, mungkin adalah tahalluf dia siasah dia tu, tapi sebenarnya orang beriman. Allah, Rasul, orang beriman. Apa Allah janji mereka yang pegang tiga ini? Fa inna hizballah, maka sesungguhnya hizballah, kumpulan-kumpulan Allah ini, humul ghalibun, pada mereka kejayaan, pada mereka kemenangan. Jadi kalau nak menang, kita kena tengok, kita mesti berpegang dengan Allah, berpegang dengan Rasul. Apa yang Allah firmankan dalam Quran, apa yang Rasul sebut dalam hadis-hadisnya, apa yang Rasulullah tunjuk dalam sunnah dia. Kemudian kita bersama orang beriman. Maka mereka adalah hizballah. Mereka adalah hizballah. Mereka adalah kelompok-kelompok ataupun kumpulan Allah, yang mana mereka itulah orang yang akan diberikan kemenangan, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmatullah, cubalah renung-renungkan apa yang saya sampaikan tadi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung esok berkenaan dengan apa tanda-tanda kita beriman pada Allah. Kita kata kita nak beriman pada Allah kan. Tapi apa tanda-tanda sifat-sifat kita beriman kepada Allah dalam konteks tarbiyah Islam? Mudah-mudahan kita akan dapat mendekati jalan-jalan untuk mengenal Allah, insya-Allah. Itulah insya-Allah saya sikit sebanyak pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan akan dapat sama-sama kita manfaatkan, untuk sama-sama kita meningkatkan diri kita, membersihkan lagi hati kita, akidah kita, mentauhidkan akidah kita ni daripada syirik, daripada perkara-perkara yang merosakkan din kita, dan kemudian kita sama-sama dapat sampaikan pada orang lain. Sampaikanlah pada anak-anak, kan? Sampaikan pada keluarga kita, sampaikan pada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Walaupun kita sampaikan sikit aja,
Tak payah banyak-banyak, sikit pun tak apa. Maka sampaikan tu jadi barakah. Bila kita dakwah, dia jadi barakah. Ilmu tu jadi barakah. Maka sampaikan, sampai. Jadi bila kita, walaupun kita kata kalau orang tu tak boleh terima, tak apa, kita cakap sikit-sikit je lah. Tak cakap pun kita senyum. Kita buat benda yang kita tahu. Kita laksanakan, kita amal. Orang tu tengok kita, jadi contoh. Itu pun dakwah juga. Kita menjadi contoh. Jadi kita tengok apa yang saya sebut tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, taufik untuk kita mengamalkannya, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa limuttaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bi hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan dan puan minta kalau boleh sampaikan panjang-panjangkanlah. Mudah-mudahan orang lain pun dapat manfaat daripada perbincangan kita ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.